اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surah 48. Surah 48 baris yang ke-6 daripada bawah. Surah 48 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Terkandung dalamnya dalam Muhammadur Rasulullah. Terkandung dalamnya dalam Muhammadur Rasulullah. Terkandung di dalam makna bagi Muhammadur Rasulullah 9 perkara, yakni 9 sifat. 9 perkara, yakni 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 9 perkara, 9 sifat ni terkandung di dalam kalimah syahadah yang kedua, di dalam makna bagi kalimah syahadah yang kedua, iaitu Muhammadur Rasulullah. Terkandung di dalam makna kalimah syahadah yang kedua, iaitu terkandung di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Terkandung dengan bahawa kita faham dan reti daripada Muhammadur Rasulullah akan 9 perkara, yakni 9 sifat. Mana 9 perkara? Pertama, benar segala Rasul. Benar segala Rasul, itu sidik. Benar segala Rasul. Benar segala Rasul ni terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Terkandung macam mana? Kalimah syahadah yang kedua hanya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terkandung di dalam makna Muhammadur Rasulullah ni benar akan sekalian Rasul. Bukan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi benar akan sekalian Rasul. Yang mana di kalimah syahadah yang kedua tu hanya Muhammadur Rasulullah. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tiba-tiba terkandung di dalam makna Muhammadur Rasulullah ni benar segala Rasul, benar sekalian Rasul. Tapi di kalimah syahadah yang kedua hanya Muhammadur Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak cerita pun Nabi Rasul yang lain. Tapi terkandung dalam makna Muhammadur Rasulullah, benar segala Rasul, benar sekalian Rasul. Kok jalan mana pula? Sebab itulah golongan anti hadis dia tolak akan kalimah syahadah yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, mereka kata mereka terima. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tolak. Mereka tolak syahadah yang kedua. Dua kalimah syahadah ini adalah perkara agama yang maklum fid din bidarurah. Perkara agama yang orang tahu belaka. Dahulu kita tajuk bicara berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan tu kan. Terima Islam, terima zahir akan sekalian perkara agama. Iman, percaya hati akan sekalian perkara agama. Sekalian perkara agama mana hak takrifan terdahulunya hak berkaitan dengan Islam. Sekalian perkara agama yang mudah dia panggil dalam kitab kita ni. Sekalian perkara agama yang mudah. Sama juga dengan takrifan iman. Daripada perkara yang mudah daripada agama. Tu dia punya takrifan dia. Dia perkara agama perkara yang maklumun fid dini bidarurah dia panggil. Perkara yang maklumun fid dini bidarurah. Perkara yang diketahui ianya adalah perkara agama, diketahui ni bidarurah, dengan darurah. Dengan darurah. Darurah di situ dengan makna mudah-mudah. Tak payah mengaji banyak, boleh tahu ianya adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Itu maksud perkara agama yang diketahui secara darurah. Dalam kitab Fatih Faridah, secara mudah-mudah. Darurah di sini bukan darurah dengan makna tersepit. Ada darurah dengan makna tersepit. Dalam keadaan darurah, makanan-makanan yang haram dia haruskan kita makan. Contohlah babi contohnya. Dia haruskan makan dalam keadaan darurah. Darurah tu tersepit, tu lain makna. Bukan darurah makna tu. Darurah dengan makna mudah-mudah. Jadi perkara agama yang maklumun fid din bidarurah, perkara agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah-mudah, tak payah ngaji banyak. Ni Islam terima sekian perkara ni. Iman percaya akan sekian perkara ni. Pada ni. Jadi dua kalimah syahadah ni perkara agama, orang tahu belaka. Kewajipan semayang, orang tahu belaka. Kewajipan puasa, orang tahu belaka. Budak-budak pun tahu, orang kafir pun tahu. Haramnya berjudi, haramnya minum arak, haramnya berzina. Ini termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Terima ni ya. Tolak je ni, maka kafir, batal agama. Sebab kita kalau sebut secara ringkas, kita orang Islam ni kena terima sekalian perkara hak Nabi bawa. Kan gitu kita cakap ringkas. Kita orang beriman kena percaya hati akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Itu sebut cara ringkas. Kita sebagai orang Islam kena terimalah sekalian perkara yang Nabi bawa. Kita sebagai orang yang beriman
kena percayalah akan sekalian perkara hak Nabi bawa. Islam terima zahir, iman percaya hati akan sekalian perkara agama yang Nabi bawa. Sekalian perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun, kita kena terima sekalian. Nak terima ni kena tahulah apa perkara hak Nabi bawa. Barulah boleh terima, bukan gitu. Kita nak terima sekalian perkara hak Nabi bawa, kita kena tahulah akan sekalian tu. Barulah kita boleh terima. Ke macam mana? Kalau perkara agama hak Nabi bawa, kita tak tahu, kita nak terima macam mana? Kita orang Islam kena terima sekalian. Tak terima bukan orang Islam kitanya. Kita orang beriman kena percaya sekalian. Tak percaya sekalian, kita bukan beriman. Persoalan sekarang ni, perkara agama hak Nabi bawa, hak sekalian yang kita kena terima tu, kita tahu banyak mana. Nak terima kena tahu dulu perkara tu Nabi bawa. Jadi sekalian perkara agama hak Nabi bawa selama 23 tahun, kita tahu sekalian? Pasti tidak. Dan banyak mana kita tahu? Banyak mana kita tahu? Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar ilmu agama 23 tahun. Suka pula. Belajar agama 23 tahun, duduk pondok 23 tahun pun tidak akan dapat mengetahui sekalian. Hak duduk pondok 23 tahun. Hak duduk pondok 23 tahun. Siang malam belajar belah-belah kitab pun tak boleh nak tahu sekalian. Dah kita? Jadi macam mana kita nak terima sekalian kalau kita tidak mengetahui? Bukan sekalian, separuh pun kita tahu kedok tahu nak bawa 23 tahun tu. Jadi memanglah perkara agama yang bawa datang ni banyak. Tapi dalam perkara hok banyak-banyak ni, ada sebahagiannya dipanggil perkara agama yang orang tahu belaka Nabi bawa. Gitu. Jadi seolah-olah kita panggil buat analogi, orang panggil perkara yang besar-besar hak Nabi bawa. Hak besar-besar Nabi bawa. Hak besar-besar ni kalau kita buat cerita kok, daripada jauh nampak dah. Apa ada ni? Daripada jauh nampak dah. Benda besar ni. Daripada jauh dia nampak dah benda tu. Kalau benda tu benda kecil, dia kena pergi dekat, baru nampak. Jauh-jauh tak nampak. Jadi bandingan perkara agama yang Nabi bawa datang pun gitulah. Ada perkara besar-besar yang Nabi bawa, maknanya ngaji tak banyak pun tahu itu perkara agama Nabi bawa. Tetapi perkara agama Nabi bawanya hak kecil-kecil. Ni kita dah ngaji banyak tak tahu. Jadi hak wajib terima adalah sekalian perkara agama hak diketahui secara mudah-mudah. Tak terima hak ni kafir. Mana perkara agama orang tahu belaka? Berkaitan dengan Allah Ta'ala. Orang tahu belaka? Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Tolong ni kafir lalu. Orang tahu belaka? Budak pun tahu, orang kafir pun tahu. Orang Islam ni Tuhan dia Tuhan yang satu. Orang kafir Tuhan dia Tuhan yang banyak. Gitu. Manapa perkara orang tahu belaka? Kewujudan malaikah orang tahu belaka? Orang tak ngaji banyak pun tahu ada malaikat. Ni. Tolak ni kafir. Dia gitu. Wajib semayang, wajib puasa, orang tahu belaka? Engkau ni kafir. Berjudi haram, berzina haram, minum arak haram, orang tahu belaka? Engkau ni kafir. Pada ni. Orang tahu belaka benda yang maklum. Dia panggil maklumun fid dini bidarurah. Perkara yang diketahui daripada agama secara darurah, secara mudah-mudah, tak ngaji banyak pun tahu ini perkara hak Nabi buat datang. Hak kecil-kecil yang kita tak tahu tu mula-mula kita kata dak lah. Tak ada hukum gitu contohnya. Sebab kita tak pernah dengar lah tu benda hak jarang-jarang orang sebut. Itu perkara agama juga tu.
Ijma' ulama' tu perkara agama. Tiba-tiba kita kata dok, berdosalah kitanya, tapi agama kita tak batal. Agama tak batal. Sebab perkara yang halus-halus. Dia perkara agama ni, walaupun perkara sunat, tapi perkara ni orang tahu belaka. Ini contoh dalam kitab. Orang tahu belaka. Kerak kuku tu sunnah Nabi SAW. Orang tahu belaka. Walaupun ianya perkara sunat, tapi orang tahu belaka. Ianya adalah syariat Nabi SAW. Diperintahkan kita kerak kuku. Orang tahu belaka. Tiba-tiba kita engkar, tak ada kerak kuku dalam agama kita, maka batal agama. Kerak kuku je sunat. Ya, perkara sunat. Perkara ijma' ulama'. Dan orang tahu belaka ni adalah perkara Nabi bawa datang. Jangan ingkar, jangan tolak. Walaupun perkara sunat, orang tahu belaka kan? Badan ni. Walaupun perkara sunat, tapi perkara yang halus-halus kita ni bukan sunat, hak wajib pun. Kadang-kadang kita tak tahu pun perkara tu wajib. Kita pun tolak engkar perkara ni. Dosa kita, tapi agama tak atas. Sebab kita engkar tolak perkara agama yang bukan diketahui secara mudah-mudah. Jadi nak cerita sini, dua kalimah syahadah ada perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inti hadis ni dia tolak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batal agama. Ini perkara mudah-mudah, orang tahu belaka. Akan syahadah yang kedua, mereka tolak. Sebab apa? Mereka ni terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara memang mereka tolak akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kononnya mereka menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kononnya. Tapi Allah Ta'ala yang mereka akui sebagai Tuhan, bukan Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab Allah Ta'ala yang mereka kata Tuhan mereka ada anak. Itu bukan Allah Ta'ala tu pok dia tu. Tapi dia kata Allah Ta'ala juga. Pok Yahudi Nasara sama dengan kita bertuhankan Allah. Dah. Sebab Tuhan hak dia kata asma nama Allah ada anak. Itu bukan Tuhan Allah ada anak tu. Itu kata dia bertukar dengan pok dia. Pok dia ada anak lah. Tapi dia kata Allah Ta'ala Tuhan dia. Dah. Bukan Allah Ta'ala Tuhan dia. Yang pertama, Tuhan ada anak, bukan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala Tuhan dia, Allah yang utuskan Nabi SAW, dia akan terima Nabi SAW. Tak. Dia tak terima Nabi je, Allah dia terima. Dia tak terima Allah. Tapi dia kata mereka terima Allah. Taklah. Kalau mereka terima Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW, Allah yang utuskan. Allah sertakan mukjizat di Nabi SAW. Kita banyaklah dengar cerita mukjizat Nabi Musa AS. Ada 9 mukjizat je. Hak paling banyak mukjizat Nabi SAW. Jadi mukjizat ni Allah zahirkan di Nabi SAW, nak mengkuatkan bahawa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba puak Yahudi Nasara konon-konon dia mengaku Allah Tuhan mereka, tapi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dia tak terima. Tak, dia tak terima Allah sebagai Tuhan. Bukan hanya tak terima Nabi SAW sebagai Rasulullah sahaja. Yang tadinya dia kata Allah Tuhan tapi ada anak. Bukan awal-awal. Ada isteri. Bukan Allah tu. Kemudian pula dia tolak Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi dia tak terima Allah. Sebab Nabi Muhammad ni Allah yang utuskan. Tapi nak cerita cara zahir kok, Yahudi Nasara dia kata dia terima Allah. Nabi Muhammad tak terima. Jadi puak tolak syahadah yang kedua ni, puak ni puak terpengaruh Yahudi Nasara lah. Ditolak syahadah yang kedua.
Antara alasan akal dia, ni boleh dengar dalam rakaman. Orangnya mati dah. Dia tolak syahadah yang kedua. Kenapa? Kerana syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti kamu tolak Nabi Adam. Berarti kamu tolak Nabi Ibrahim. Berarti kamu tolak Nabi Ismail. Kamu tolak Nabi Musa. Kamu tolak Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Sebab kamu mengaku Nabi Muhammad je utusan Allah. Siapa mengaku Nabi Muhammad je utusan Allah? Hak je tu Allah Ta'ala je Tuhan kita. Hak je tu, jua ataupun saja tu, asyhadu an la ilaha illallah. Nafi dan isbat. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Isbat letak illallah, melainkan Allah. Ni barulah tubik je. Tubik jua. Allah Ta'ala jua Tuhan. Tu syahadah yang pertama. Syahadah kedua tak ada nafi isbat. Ke syahadah yang kedua, aku nak saksi bahawa tiada Nabi melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada? Tidak. Tapi puak sesat ni, syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad saja Rasul. Mereka ni tolak Nabi Adam. Habis Nabi lain mereka tolak. Sebab mereka mengaku Nabi Muhammad saja Rasul. Siapa yang ngaku gitu? Ini ditolak. Kitanya, ni kita nak pergi kepada terkandung di dalam Muhammad Rasulullah. Yang pertama, benar segala Rasul. Mari mana benar segala Rasul? Mari daripada Muhammadur Rasulullah lah. Muhammadur Rasulullah tu cerita Nabi Muhammad je. Sekarang ni benar segala sekalian Rasul. Jadi dalam syahadah kedua tak ada cerita Rasul yang lain. Hanya penyaksian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bila kita mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi Rasul yang lain. Apabila kita membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, kita akan membenarkan akan sekalian perkara yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membenarkan termasuk nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita yang mana Nabi Muhammad kita nak saksi ianya adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, cerita Nabi Rasul yang lain, kita akan membenarkan juga Nabi Rasul yang lain. Jadi membenarkan Nabi Rasul yang lain inilah yang masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Di situ. Bila penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi kita ni cerita perkara gaib, kita membenarkan. Nabi cerita berkaitan dengan malaikat, kita membenarkan. Nabi cerita berkaitan dengan syurga neraka, kita membenarkan. Nabi cerita bab Nabi Rasul, kita pun membenarkan. Jadi apabila Nabi kita ni, kita beriman akan Nabi kita ni benar, sidik, maka Nabi Rasul lain pun kita akan beriman bahawa mereka pun benar, mereka pun sidik juga. Sebab kalau ada Nabi Rasul yang lain yang dicerita oleh Nabi SAW, tiba-tiba Nabi Rasul yang lain tu pendusta, maka Nabi SAW akan jadi pendusta juga. Sebab apa? Sebab dia mengaku ni Rasulullah ni, tiba-tiba pendusta. Jadi apabila Nabi SAW menceritakan seseorang Rasulullah, tiba-tiba seseorang tu pendusta, maka Nabi pun jatuh dusta juga. Mustahil sama sekali. Nabi seorang yang benar. Bila Nabi seorang yang benar, mana-mana Rasul yang Nabi cerita ia Rasulullah, pasti benar juga sebagai Rasulullah. Dia kena gitu. Lepas tu terkandung benar segala Rasul. Faham tak? Walaupun syarat yang kedua hanya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad je ceritanya, bukan Nabi lain. Tapi Nabi lain benar sebab Nabi yang cerita.
Sebab itulah kita ni kan, kita ni bukan orang bohong, orang betul. Tapi kita pergi bawa orang bohong, akhirnya keluarga kita, orang kampung kita kena tipu. Kita panggil orang panggil bohong jugalah. Padahal kita pun kena tipu juga. Kan biasa berlaku kan. Nak cepat kaya tu kan. Nak cepat kaya tu, kenapa ramai ditipu? Sebab dia ada orang yang dipercayai, yang mempercayai penipu tu. Seseorang yang kita percayai, keluarga ke, orang kampung ke, dia yang kita percayai tu. Jadi kita percaya pada penipu tu kerana kita percaya pada seseorang. Yang mana seseorang tu pun kemudian ditipu juga. Tapi kenapa kita percaya kepada penipu orang luar yang tidak kenal? Kerana ni saudara kita yang recommend, orang kampung kita yang recommend, akhirnya habis kena tipu belaka. Akhirnya yang tukang recommend pun kena lari juga sebab dituduh sebagai penipu. Walah, dia pun kena tipu juga sebenarnya. Dah penipu. Kan dia penipu dah lah sebab dia recommend. Gitu lah. Jadi kalau ada Rasul yang Nabi SAW nyatakan ini Rasulullah juga, tiba-tiba penipu, jadi Nabi kita pun penipu jugalah. Mustahil sama sekali. Bila Nabi kita benar, maka sekalian Rasul yang Nabi kita cerita benar mereka Rasulullah. Bila benar mereka Rasulullah, pasti mereka pun bersifat dengan sidik juga. Siti lagi. Sama juga kita nak recommend pengajian, kena cermat. Nak recommend pengajian kena cermat. Mudah kita recommend, mudah kita bagi title, inilah guru yang mursyid. Nak belajar dengan inilah guru yang mursyid. Tiba-tiba kemudian dak pula saya tawakuf. Saya tak berani nak kata lagi lah benar ke tak benar. Sebelum ni kamu kata apa? Guru mursyid dia kan. Ni tukar recommend, dia akan bertanggungjawab Dan selama ni kamu kata dia guru mursyid, kamu nilai aku jalan mana? Kamu kata dia guru mursyid, tiba-tiba tak pasti pula guru tu mursyid, maknanya yang nilai tu sendiri yang tidak mursyid. Dia nak nilai satu guru ni mursyid. Belajarlah dengan dia, share. Akhirnya kemudian tak ada dah share tu. Sebab apa? Banyak perkara-perkara yang mengelirukan. Ni orang yang recommend ni akan bertanggungjawab. Saya pun tersalah. Lepas tu kata kita nak recommend, letak pula ni guru mursyid, kena bergaluh molek. Kena bergaluh molek. Kalau kita tak jelas, kita tak kata ya, tak kata tidak. Wallahu a'lam, gitu lah. Macam mana seseorang ni? Wallahu a'lam. Boleh tak saya nak mengaji dengan dia? Mengajilah, tapi kena cermat sikit, kena berhati-hati. Dan macam mana dia? Wallahu a'lam. Jangan mudah. Tak ada ni. Ini mudah sangat. Ni mursyid, ini lah, ambil guru ni lah. Tiba-tiba kemudiannya salah. Nak kira macam mana? Ni kadang-kadang gitulah. Kita sebagai ketua keluarga, kita pun bawa anak bini kita belajar dengan satu guru. Tak ada dah ni guru yang mursyid ni, guru yang sebenar ni, pasuk betul-betul ni guru sebenar. Terselah kemudian guru ni tak betul, tinggal. Jumpa pula guru yang lain, bawa pula anak bini. Lepas tu anak bini tanya semula lah, dah ni sebenar ke tak ni? Hari tu tak asuk betul benar dah, habis duit banyak mana dah, bawa dengan anak bini, tak sebenar. Hak ni sebenar. Hak ni sebenar sungguh. Hak ni sebenar sungguh. Tak salah dah. Hak ni sebenar sungguh. Ikutlah bini dengan anak. Tak sebenar pula kemudian. Nanyalah anak bini kalau dereba pening gitu ya. Jumpa guru sebenar pula. Anak bini tak percaya dah. Tak percaya dah lah. Berapa kali sebenar ni? Punya letak asuk habis RM1. Habis masa, habis tenaga khidmat. Tak ada dah. Sabar. Sebelum ni kamu tersalah dah nilai. Kamu kata sebenar, nyatanya tidak. Yang ni pun jangan cepat-cepat. Apa? Jadikan hak terdahulu sebagai pengajaran. Nilai dulu, jangan cepat. Ada. Ni tak salah dah. Ni tak. Nanti dulu kawan-kawan ni nasihat. Nantilah dulu.
Ikut dulu. Tapi jalan atas jalan adil, jalan tengok. Mana jalan adil, jalan tengok. Inilah dia molek. Oh dah. Ni dah. Ni sahih dah ni. Ni sahih dah. Jadi kawan-kawan ni nasihat sebab dia kena dah. Oh punyalah. Dah. Ni dah salah dah. Kemudian tak sebenar juga. Berlakulah seumpama tu. Nak jumpa pula, malu dah nak jumpa dengan ustaz kata dia. Dulu ustaz hak peringat dah dia kata. Tapi dia lawan. Dia kata dak dah. Kena-kena tak sebenar juga. Malu dah nak jumpa. Malu apa? Tak kata apanya. Malu dah nak jumpa. Bak peringat dah. Tak kata tidak. Cuma berhati-hati, nilam molek, jangan cepat-cepat nak taksub, jangan. Kena jalan adil, jalan tengah, molek beralus, molek ni bab agama ni. Bukan agama kita, agama bini kita, agama anak kita, keluarga kita ni. Takkan sekali bawa tak betul, tukar, bawa ni pula tak betul, tukar. Allah, tukar. Mula-mula tu punyalah taksub. Kalau ada je orang tembok hak guru dia tu, dia sanggup tahan dada. Taksubnya. Kemudian barulah walaha masa dahulu pun kali ini bila disedar ke diam tu, kemudian disedar kalau saya tak taksub, dia kata kalau saya ni jalan adil, jalan tengah. Sebenarnya saya boleh perasan lama dah hak tak betul tu. Tapi masa mula-mula tu tak betul tu, jadi penilaian dia apa? Jadi apa? Kabur sebab dia taksub. Taat dia pada guru sehingga kan kalau kita terserempak tok guru kita dalam kelambu dengan perempuan ajnabi sekalipun, kita kena zom baik dengan tok guru. Oh, begitu no. Kalau kita terserempak dengan tok guru kita dalam satu kelambu dengan perempuan ajnabi sekalipun, kita kena zom yang baik. Itu mungkin ujian daripada guru kita, nak tengok kita percaya tak ke dia. Oh, sebab gitu no. Tapi kemudian tu terselah, tapi terselah lama dah, tapi tertutup dengan taksub. Ada ni. Tinggal jumpa pula. Ya dah. Sabar. Inilah dia boleh. Dah. Hari tu awak salah dah. Hari tu salah. Ni dak. Ada ni. Itu cerita bawa bini bawa anak, akhirnya bini dengan anak dah cari dah kitanya, bawa pula kawan-kawan satu hal pula nyata salah, kemudian ajak kawan tinggal, kawan tak tinggal dah sebab dia taksub dah. Dia akan marah balik kepada kawan dia ajak tinggal. Kamu ni derhaka pada guru tak halal ilmu yang kamu ambil daripadanya, tak halal ilmu pula. Tinggal je tak halal ilmu. Siapa ni? Orang ngajar kata tak halal ilmu. Ini ilmu kurniaan daripada Allah, bukan hak kita orang mengajar pun. Tak halal ilmu. Pasal macam ustaz dia tak halal ilmu tu. Beritahu dia semula, saya tak halal selama ni, kamu tipu saya. Jawab gitu senang. Dia kata tak halal ilmu. Jawablah, saya tak halal, kamu tipu saya sebelum ni. Gitu je. Tak halal ilmu. Dia tu kita nak letak mursyid ke apa ke, kena beralus molek. Siapa kita sebenarnya? Ada ni. Kalau kita recommend yang tak betul, kita tak betul. Saya tak tahu, dah ada awak yang bertanggungjawab. Ada ni. Kadang-kadang tuan guru tu bukan tuan guru kita pun, kita hanya tumpang dengar dalam pengajian secara live FB ke cara rakaman, kita letak seolah tuan guru tu tuan guru kita, padahal kita hanya menumpang belajar secara hak sekarang lah, hak langit terbuka. Tapi kita tak memahami betul-betul perjalanan tuan guru tersebut, tapi kita letak tuan guru tu sebagai macam kita nak murid dia seolahnya. Padahal kita tidak pernah berhadapan dengan tuan guru tu. Kita pun share satu-satu rakaman hak ceramah tuan guru tu, kalau kita anak muridnya, kita takkan share. Sebab kita tahu risiko dia, apa yang disampaikan. Tapi kalau ni bukan anak murid sebenar, di share. Akhirnya tuan guru tu akan dicerca di mahkamah oleh orang lain. Yang share tu tak dapat nak mempertahankan tuan guru tu, sebab bukan tuan guru dia pun. Sebab tuan guru sendiri ada satu-satu perkara, pembicaraan kita tak akan share kepada orang ramai.
Kita hanya untuk kita sambung ngaji saja. Tuan guru sendiri pun terkadang satu-satu perkara yang agak sensitif yang perlu pada huraian yang panjang lebar. Maka huraian panjang lebar ni kita orang ngaji memang jelas nampak. Orang tak mengaji, huraian panjang lebar ni kau pening ada kalau orang tak mengaji. Tapi ada ketika tajuknya lain, tuan guru ditanya satu soalan yang sensitif, tuan guru pun jawab cara rekah. Hak rekah ni akan jadi fitnah ni. Sebab hak rekah ni di-share pada orang ramai, orang yang lawan kepada perkara ni dia akan maki hamung tuan guru ni. Sebab itu huraian yang sangat ringkas. Kenapa tunggu huraian ringkas? Sebab tajuknya bukan tajuk tu pengajian. Ada tak huraian panjang lebar? Adalah, kita mengaji tahulah. Tapi panjang lebar sekalipun huraian tuan guru, terkadang orang awam tak akan capai nak faham huraian tu. Mana kalau kita nak murid yang sebenar, kita tahu ada perkara yang kita tak akan kemuka pada orang ramai, akan jadi fitnah kepada tuan guru tu sendiri. Tapi kalau ianya bukan anak murid, dia share belaka. Akhir tuan guru tu dimaki hamung, dia tak dapat mempertahankan. Ini orang sekarang. Jangan lebih kurang gitu. Kita kena bersifat adil, jangan bersifat ta'assub. Adil. Ambil jalan tengah. Jangan cepat-cepat. Benda yang kita tak tahu, salah. Jangan cepat-cepat gitu. Jadi kita nak rekomen pun kena bergaluh molek. Pengajian pun kena bergaluh molek. Dia ada bagai-bagai. Mana kalau kita ikhlas. Kita bukan penipu. Kita memang ikhlas. Bila kita kira guru ni, kita ikhlas. Tapi ikhlas tak ikhlas, kalau yang kita show tu salahlah kitanya. Ikhlas ni kena betul dulu, barulah timbul ikhlas. Kalau yang kita cadangkan nak jadikan sebagai guru tu tak betul, saya ikhlas tak kira dah. Ikhlas ni akan dikira apabila apa yang kita lakukan tu betul, baru timbul ikhlas. Lepas tu macam mana kalau kita tersalah share, tersalah rekomen, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain kali kena cermat, kena hati-hati. Tak sekadar dalam bab pegangan. Bersama dalam bab pegangan. Hingga saya sendiri pun takut kadang-kadang nak dengar pembicaraan bab pegangan, takut. Melainkan kalau tuan guru daripada Fatani, tu memang lapang dada, terbuka dada. Kalau bicara bab akidah, tunggu dia Fatani. Tunggu dari tempat lain, wallahualam, sebab tak mengaji. Hak tak mengaji dengan tempat lain, tak mengaji bukan kata salah, tapi tak mengaji. Cuma terjumpa seorang dua yang memang kita permulaannya kita betul-betul respect, tiba-tiba di hurah bab pegangan terpesong jelas nyata. Tapi respect sebelum ni pun dalam pembicaraan fiqh. Lagi pada pembicaraan tauhid, salah. Akhir ni tak berani kalau bab tauhid. Adakah hak pengajaran tempat lain tu mesti salah? Jangan kata gitu, saya tak kata gitu. Tapi tak ada kat betul. Saya tak mengaji dengan selain daripada tuan guru di Fatani, tuan guru di Kelantan, di Malaysia kita je. Hak lain tu saya tak pernah mengaji. Bukan kata salah, tapi terjumpa yang kita respect mula-mula tiba-tiba salah dalam bab pegangan. Tu jadi mana? Jadi fobia tu. Jadi takut. Tapi kalau tuan guru foto ni bicara bab tauhid ni, setakat ni lah, alhamdulillah. Kemah huraian. Gitu je. Tapi nak kata individu seorang-seorang tak berani juga. Tak berani sebab kita takut. Takut tersalah kita rekomen. Jadi macam tadilah, kita betul bukan penipu, tapi kita pergi rekomen penipu, kita akan dikatakan penipu. Ada ni. Jadi Nabi SAW yang menceritakan rasul ni, maka kita syahadah kedua kita mengaku memang utusan Allah, kita membenarkan akan sekarang perkataan Nabi SAW, kita akan membenarkan cerita-cerita Nabi SAW hak berkaitan dengan rasul-rasul yang lain.
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan benar, maka Nabi yang lain, Rasul lain pun akan bersifat dengan sifat benar juga. Ambil mana? Ambil daripada Muhammadur Rasulullah. Tak ada timbul syahadah yang kedua Muhammadur Rasulullah bawa pada kita tolak Nabi lain macam hok faham mampu anti hadis tu. Tu tidak faham sangat. Ada ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian Nabi Muhammad saja rasul. Siapa yang kata gitu? Hak saja ni hak syahadah yang pertama. Allah Taala saja Tuhan, Allah Taala jua Tuhan. Itu yang pertama. Nafi isbat tu betul. Hak syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bukan nak saksi Nabi Muhammad sahaja utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, jadi Nabi sebagai utusan Allah. Cerita Nabi-Nabi Rasul yang lain, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah bawa Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim penuh dengan cerita-cerita Nabi Rasul yang terdahulu. Maka kita pun beriman Nabi Rasul terdahulu ada Rasulullah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah bersifat dengan sifat benar, maka Nabi Rasul yang lain pun bersifat dengan sifat benar juga. Jadi terkandung di dalam Muhammad Rasulullah benar segala Rasul. Bukan hanya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, amanah mereka itu. Ketiga, fatanah mereka itu segala rasul. Keempat, tabligh mereka itu menyampaikan mereka itu segala rasul. Sebab apabila kita percaya Nabi Muhammad utusan Allah bersifat dengan amanah, kita akan percaya juga sekalian rasul-rasul yang lain yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersifat dengan sifat amanah, fatanah, tabligh juga sebagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.